Ala syafil anbiya wa salin salawatullahu alaihim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesempatan yang mana dalam kesibukan seharian Allah Subhanahu wa taala bagi masa sedikit untuk kita luangkan sama-sama untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi adalah sebenar-benar perkataan selepas Al-Quran dan Al-Qur'an. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan pada sahabat-sahabat dan kita semua agar kita beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih lagi kita berada dalam hadis bab muraqabah, bab yang menyatakan bagaimana kita untuk berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bab yang Allah Taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita macam mana kita untuk mendampingi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dalam bab ni juga ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cerita-cerita orang terdahulu, bagaimana mereka taqarrub atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis Anas radhiyallahu anhu. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. An Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana umur dia cukup panjang, yang dikatakan selepas kewafatan Nabi ni dia hidup 90 tahun selepas kewafatan Nabi. Umur dia panjang sebab dia berkhidmat kepada Nabi sejak kecil lagi. Umur 9 tahun mak dia telah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadam. Maka dia bekerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah tulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi wafat, tarikh yang Nabi wafat tu, dia lepas Nabi wafat tu dia hidup 90 tahun lagi. Umur dia panjang. Anas ini radhiyallahu anhu, Anas ini telah menceritakan innakum la ta'lamuna a'malan, yang mana Anas kata ini hadis-hadis mauquf, hadis yang sahabat Nabi cerita apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum, Anas kata innakum la ta'lamuna a'malan, sesungguhnya kamu akan melakukan amalan-amalan hiya adaku fi a'yunikum minan sya'ri, yang mana amalan-amalan ni pada pandangan kamu, pandangan kita lah, amalan tu tadi lebih ringan daripada sehelai rambut. Amalan yang agama yang Allah Ta'ala bagi pada kita, pada pandangan kita seolah-olah benda tu ringan, tapi sebenarnya dulunya na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat, yang dulunya kami menganggap sebagai dosa besar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia cukup, perkataan cukup pendek tapi makna cukup dalam. Dulunya kami ingat, dulunya Anas kata dulunya amalan-amalan cukup besar bagi kami, tapi apabila telah kematian Nabi, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa telah berjalan hingga jauh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah ada generasi selepas, berapa generasi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pada zaman tu menganggap amalan-amalan agama yang Allah Taala bagi pada kita ni benda cukup ringan. Itu pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab pada masa Anas bin Malik ni hidup, telah banyak berlaku perubahan-perubahan daripada kewafatan Nabi hingga ke akhir wafat beliau. Banyak perkara-perkara yang berlaku dan dia telah lihat manusia ni ramai telah memperingan-ringankan, mengambil mudah amalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kata waqtalafat ahwalun nas wa saru yatahawanuna fil ba'dil umuril azimah fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Dan manusia ni pada masa itu, pada masa Anas dia tengok pada masa itu, dia tengok manusia telah banyak berubah.
pada masa itu. Berubah dari segi mana? Dari segi pengambil berat atau prihatin kepada amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dia kata, sebagai contoh dalam solat jemaah, mislu salatul jamaah, faqad kana sahabah la yatakhallaf ahadun anha illa munafiqun aw maridun aw ma'zurun. Perkara sembahyang berjemaah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang ketinggalan solat berjemaah, kecuali orang-orang munafik, orang yang sakit dan orang yang uzur. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila zaman kemudian ni, manusia yatahawanuna 'alaiha. Manusia ni mengambil ringan pada perkara-perkara seperti itu. Walakin nas yatahawanuna biha wa lam yakunu 'ala ma kana 'alaihi sahabah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pada manusia pada masa ini mengambil mudah agama, amalan-amalan agama. Bal innan nas bi ahdina, dan lebih-lebih lagi pada masa sekarang ni manusia ni bukan meringan-ringankan sembahyang, tapi tak sembahyang langsung pun ada. La salata la bi salatil jemaah faqat. Sembahyang juga tapi tak sembahyang berjemaah. Sembahyang fardu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib kita kena buat. Dan berjemaah ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang lelaki, dan diringankan kepada orang perempuan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara jemaah ni bukannya perkara ringan. Yang sepatutnya kalau kita ada laki ke, kalau perempuan, kalau ada laki ke, ada anak laki ke, suruh mereka mai sembahyang berjemaah. Sebab ini adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat satu perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa sunnah, maka inilah Nabi kata, Anas kata, kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah al-mubiqat. Yang mana kami kata dulu ni, kami menganggap perkara-perkara ni adalah perkara-perkara dosa-dosa besar kalau tidak buat. Begitu juga pada zaman Nabi al-ghish, penipuan. Pada zaman Nabi cukup besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Imam Nabi kata, man ghasyana falaysa minni. Siapa man ghasya falaysa minni, sesiapa yang suka menipu ni, dia adalah bukan dalam golongan aku. Perkara tu cukup berat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup berat, Nabi cukup berat. Sebab itulah pemindahan fakta, pemindahan berita yang berlaku pada zaman Nabi, Nabi beri amaran, sesiapa yang mereka cipta satu benda yang tidak ada asalnya, maka Nabi janjikan dia itu adalah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Perkara tu cukup berat. Dan apabila perkara masa zaman berlalu, kita ambil mudah perkara-perkara menipu. Begitu juga perbohonan, wa min zalika al-kidhbu. Begitu juga dengan penipuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yazalu rajulu yukadzibu yataharral al-kadhib hatta yaktuba indallahi kadzaban. Orang yang suka menipu dan yataharral al-kadhib, dan dia suka buat menipu, cara hidup dia cara menipu, maka dia akan ditulis di kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penipu. Itu amaran Allah Subhanahu wa taala, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pada masa dulu cukup berat, dan sahabat ni mengambil benda cukup berat. Sebab tu dia kata al-mubiqat. Al-mubiqat ni dosa-dosa besar yang boleh mencelakakan kita. Ada 7 dosa besar kan yang senarai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahul Bukhari. Dan hadis yang keempat, hadis ke-64 berkaitan dengan jealous. Allah itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Tadi Anas ni banyak menulis kitab-kitab, menulis hadis-hadis Nabi. Dia kumpul hadis Nabi, dia kumpul di satu tempat, dia bukukan, dan sampai sekarang ada hadis-hadis daripada Anas. Begitu daripada An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni ayah kucing Hurairah, dengan gelaran yang Rasulullah bagi kepada sahabat dia yang suka pegang kucing, Harrah. Maka Nabi panggil Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bapa kucing, gelaran kepada sahabat Nabi yang bernama, nama apa dia sebenarnya? Wallahu a'lam.
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis marfu'. Tadi hadis pada Anas sebut sendiri, hadis mauquf. Hadis mauquf ni hadis sahabat tengok pada masa tu, sahabat pun sebut. Itu hadis mauquf. Sekarang ni hadis marfu', hadis yang Nabi kata. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, innallaha yugharu. Allah Subhanahu wa taala ni cukup cemburu. Macam mana cemburu? Seorang lelaki cemburu pada seorang perempuan, isteri cemburu kepada suami, cemburu kepada isteri kepada suami, cukup cemburu. Allah Subhanahu wa taala ada juga perasaan pencemburu. Tapi perasaan Allah Subhanahu wa taala, cemburu Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan cemburu makhluk. Kerana mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala bersalah setiap makhluk. Allah taala tak sama. Allah Subhanahu wa taala pemarah, ghadab. Marah Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan kemarahan manusia. Kita kena ingat. Kita dalam Al-Quran kata yadullah fawqa aydihim. Tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ada orang yang mentafsirkan yadullah, tangan-tangan Allah ni adalah penguasaan Allah ke atas penguasaan mereka. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ada setengah kata yadul tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Ada juga yang itu. Pentafsiran orang salafis soleh, tangan Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan tangan makhluk. Tapi ulama khalaf ke belakang ni takut keliru pada orang-orang bawah yang tak reti bahasa Arab. Dia tak terjemahan yadullah ni kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Begitu juga sifat cemburu ini tak sama dengan cemburu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala cukup cemburu kepada hamba dia. Innallaha yughar. Allah Subhanahu, inna tu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cukup cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburu Allah Ta'ala itu ayatil mar'u ma harramallahu alaihi. Apabila seseorang itu ayatil mar'u, apabila seorang itu datang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itulah menjadi kecemburuan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah Subhanahu wa taala larang dah, jangan buat, tapi kita buat. Di situ apabila kita buat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan cemburu pada kita dan akan melahirkan rasa marah. Kita sesama makhluk, kalau kita cemburu kepada sesama makhluk, apa akan jadi? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, kita Allah Taala dah tegah dah. Sebab apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan kepada kita. Merupakan kebaikan daripada kita. Dan apa yang apa yang Allah Ta'ala haramkan, apa yang Allah Ta'ala halalkan, sebenarnya ada baik pada kita. Tapi apa yang Allah Ta'ala haramkan tu juga adalah baik untuk kita. Tapi apabila kita, tuan-tuan, pandai lebih sangat ni, kalau kita dengar ustaz dulu kata makan buah apa? Buah zabit tu kan, terlampau banyak sangat, terlampau pandai sangat, maka kita melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama aujabahu alaihin, apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahum, itu adalah baik bagi mereka, fi dinihim wa dunyahum, dalam agama dan kepada dunia mereka. Apa yang Allah Taala larang itu semuanya baik untuk kita. Wa ma haramahu alaihim innahu syarrul lahum, apa yang Allah Taala haramkan kepada kita sebenarnya merupakan keburukan untuk kita. Allah Taala larang jangan berzina, wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Bukannya Allah Taala kata wala tazni, jangan berzina, tapi Allah Taala kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu menghampiri, nak hampir pun tak boleh, membuat perkara-perkara yang ke arah maksiat. Dalam satu buku fiqh dia buku Saddu Zara'i. Saddu Zara'i menutup perkara-perkara yang menyumbangkan kepada perkara yang terkutuk. Tengok aurat-aurat perempuan, itu adalah bab Saddu Zara'i. Ataupun perempuan buka tudung, tak pakai tutup aurat dengan sempurna, keperbuatan itu akan melahirkan, akan menjuruskan kepada penzinaan. Sebab itulah Nabi itu Allah Subhanahu wa taala telah bawa satu benda, telah larang siap-siap sebelum berlaku. Bukannya jangan buat, tapi Allah Taala kata jangan hampiri zina.
fa iza zana al-'abdu wa iyazu billah fa innallaha yugharun ghairatu ashaddu wa a'zama min ghairatihi ala ma duni min al-muharram. Apabila seorang itu berzina, maka Allah Subhanahu taala sangat cemburu, dan cemburu Allah Subhanahu taala lebih hebat, lebih takut, lebih dahsyat kerana perbuatan yang kita buat. Min babil aula wa ashadul liwat. Ni pengarang sebut apabila berlaku perkara-perkara liwat, lelaki sama lelaki ni, Allah itu sebut atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Satu perbuatan yang tidak masuk akal apabila lelaki suka kepada lelaki. Hadis yang keseterusnya tuan-tuan, hadis yang berkaitan dengan contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita. An Abi Hurairah, ini hadis Abi Hurairah juga. Radhiyallahu anhu qala innahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini juga hadis marfu'. Kerana ada sahabat Nabi dengar sendiri pada Nabi, sesungguhnya beliau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna salasata min bani Israel. Ada 3 orang daripada Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel ni keturunan daripada kepada di sebelah Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum Bani Israel ini merupakan keturunan anak cucu Nabi Ishaq di sebelah Nabi Ishaq. Adapun Nabi Muhammad ni keturunan daripada Nabi Ismail. Ada 3 orang daripada Bani Israel. Yang pertama penyakit abros, penyakit kulit, sopok lah penyakit kulit. Yang kedua aqra, orang botak, tak ada rambut. Wa a'ma, dan orang buta. 3 golongan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apa yang berlaku pada Bani Israel dulu. Semakin dulu. Maka 3 orang ni aradallahu an yabtaliyahum fa ba'asa ilaihim malika. Allah Subhanahu wa taala mahu menguji mereka 3 orang ni. Orang sopok, orang botak, orang buta. Maka Allah Taala ujikan mereka bertiga ni. Allah Taala hantar seorang malaikat pada mereka ni untuk menguji mereka, keimanan mereka, apa kehendak mereka, tanya, menyelami apa perasaan mereka. Jadi botak ni apa perasaan? Jadi orang buta ni apa perasaan dia? Fa'atal abrasa faqala, maka malaikat pun datang kepada orang sakit sopok tadi dan berkata, orang yang sakit kulit lah, ayu syai'in ahabbu ilaika, apakah yang benda yang kamu paling suka sekali wahai orang sopok? Tanya kepada orang sopok tu, orang penyakit kulit ni hang suka apa sekali? Apa benda yang paling suka sekali? Maka orang sopok tu kata, launun hasanun wa jildun hasanun. Warna kulit yang elok, warna yang elok dan kulit yang elok. Memang tabiat manusia. Apabila manusia sakit, maka kehendak dia yang pertama, dia nak menghilangkan kesakitan. Walaupun dia banyak duit, dia sanggup habiskan duit dia untuk hilangkan kesakitan dia. Sanggup habis duit dia pergi duduk hospital, duduk ke PJ lagi, swasta lagi, sanggup bayar beribu-ribu. Kenapa? Kerana dia sakit. Pada masa sakit itu, kehendak orang sakit itu apa dia? Untuk menghilangkan kesakitan dia. Begitu juga orang sopok ni tu, tanya orang sopok dia apa dia nak. Dia kata tak mau kata. Dia mau apa? Dia mau kulit, warna yang elok dan kulit yang elok. Ini orang yang penyakit kulit kata. Maka dia kata apa lagi kehendak dia? Wa yazhabu annil ladzi qad qadharani annas. Dan aku nak hilang daripada aku apa yang manusia rasa jijik ke atasku. Orang penyakit ni, sakit kulit sopok ni, kalau tengok banyak orang akan rasa jijik pada dia. Pasal orang tak nak berkawan dengan dia. Maka perasaan dia, kehendak dia, apa malaikat tanya, kehendak dia nak hilangkan manusia ni, dia nak hilangkan penyakit dia, dan dia nak orang kembali kepada dia, suka berkawan dengan dia. Ini kehendak orang. Kehendak kita apabila kita dalam pada masa tu, kalau kita dalam keadaan yang paling sibuk, maka kehendak kita pada masa tu mesti untuk kita masa-masa lapang. Kalau kita rasa kita tak sihat, kita nak sihat. Dan dia ni juga tuan, dia ada 2 kehendak. Pertama, dia nak warna yang sihat, warna yang elok, dan kulit yang elok. Dan dia nak manusia suka pada dia, tak rasa jijik lagi ke atas dia. Maka malaikat apa sapu? Famasahu
famasahahu, maka malaikat pun sapu badan dia tadi, wa zahaba anhu qazarahu, maka hilanglah semua penyakit-penyakit dia, wa utiya launan hasanan, dan dia diberi kulit, warna kulit yang elok, maka sembuhlah penyakit dia. Ni saya translate bahasa Arab satu persatu. Kalau cerita dia sebenar, apabila malaikat sapu tu, maka sembuhlah kulit dah, eloklah kulit, eloklah. Maka malaikat tanya lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaika, harta apa yang kamu suka sekali? Maka pada masa tu dia jawab al-ibil. Dia jawab al-ibil, al-baqar. Dia jawab unta. Jawab unta. Unta dia suka sekali. Pada masa dulu memanglah jenis-jenis binatang menjadi pilihan. Kalau ni tak lah, mungkin kereta ataupun rumah. Kalau dulu memang binatang-binatang menjadi kegemaran mereka. Maka dia jawab unta. Dia nak unta. Maka fa'utiyana qatul unsyara, maka dia diberi seekor unta betina yang bunting, dia ada anak dalam perut lah. Maka malaikat pun doa, faqala barakalakallahu fiha, semoga Allah Subhanahu taala memberkati engkau dengannya. Apabila orang dapat satu benda, sunat kita doa barakallah. Kita kalau kita rasa benci kat dia, tiba-tiba dia dapat satu benda yang kita tak dapat, dia dapat, macam mana nak hilangkan rasa benci? Kita pergi jumpa dia, kita kata barakallah, mudah-mudahan Allah SWT berkat rezeki kamu. InsyaAllah perasaan cemburu, perasaan iri hati kepada orang yang kita tak suka, orang yang kita benci, tiba-tiba dia dapat harta yang banyak, kita kata lagi cemburu, nak hilang perasaan tu orang, kita pergi buat dia, kita kata barakallah, mudah-mudahan Allah SWT bagi kelebihan yang baik, keelokan yang baik. Kalau jiran kita beli sofa baru, kita tak boleh tengok jiran kita beli sofa, geram sangat. Apa yang kita kata nak hilangkan perasaan, sebab perasaan marah, perasaan jealous, perasaan buruk ni memang ada. Kalau siapa ni tak ada perasaan marah ni, bukan normal, abnormal. Maka kita pergi dekat dia, kita minta, kita barakallahu laka fika, barakallahu laka atau barakalakallahu fika fiha. Maka apabila dah sampai, dah habis tu, maka mereka pun jumpa dengan orang botak. Fa'atal aqra'a faqala, maka malaikat datang kepada orang botak tadi dan berkata, ayu syai'in uhibbu ilaika, benda apa yang kau paling suka sekali? Ni cerita bekas mereka dalam hadis dalam Bukhari, dan Nabi cerita dan kadang berlaku dalam Bani Israel. Ayu syai'in ahabbu ilaika, cerita ni mungkin ada kena mengena dengan kita. Kadang-kadang orang nak uji kita sajalah, dia dah ada duit banyak dah saja, dia nak uji kita, nak tengok kita pemurah atau tidak pemurah. Kadang-kadang orang uji kita tuan, kita tak kenal pun, nak bagi tak nak bagi. Kita duk makan kat kedai, dia pun marilah orang yang miskin, orang kita tengok tak tengok ke dia pun rusak, tiba-tiba mari dia minta duit kat kita kedai, kat meja makan. Macam mana kita nak buat? Nak bagi dulu ke? Sat lagi aku nak makan. Kita tak tahu siapa yang datang pada kita. Kadang-kadang orang minta sedekah rumah kita, mungkin kalau untuk keselamatan tu kan, untuk keselamatan kita tak payah keluar, tapi apa perasaan kita kalau kita berada di tempat dia? Ayu syai'in habbu ilaika, benda apa yang kamu suka wahai orang buta, orang yang tak ada rambut ni? Maka lumrah manusia, dia kata sya'run hasanun, rambut yang elok. Orang yang memerlukan sesuatu yang akan minta apa yang dia nak. Sya'run hasanun, rambut yang elok. Wa yazhabu anni alladhi qad qazarani nas, maka hilang daripada aku ni apa yang manusia rasa jijik kat atas aku. Dia rasa dia nak buang. Itu permintaan dia kepada malaikat tadi. Pada malaikat pun bagi tadi, famasahu wa zahaba anhu wa qazarahu wa utiya sya'ran hasanan, maka malaikat pun sapu kepala dia, dan maka hilanglah penyakit kepala dia, maka dia dapat rambut yang elok. Itu kehendak dia, maka dia dapat. Maka malaikat tanya lagi, nak uji dia. Kalau kita menang kalau ujian Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurnya tu. Tapi kalau kita kalah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam. Masa dulu masa sakit kita doa, ya Allah, sembuhlah penyakit, berilah berkat rezeki. Apabila rezeki banyak tu kita lupa dah. Takut jadi cerita macam ni. Fa ayyul mal uhibbu ilaika, harta apa yang kamu suka sekali? Dia tanya kepada orang botak. Maka orang botak kata baqar, lembu. Fa'utiya baqaratan hamilatan, maka diberi dia seekor lembu yang bunting, yang hamilan, yang hamil. Maka mereka berdoa, barakalakallahu fiha,
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kau dengannya, dengan lembu tadi. Yang ketiga, orang buta. Malaikat berjumpa dengan orang buta. Malaikat kata kepada orang buta, sama juga perkataan yang sama. Ini silap. Okey, ayu syai'in uhibbu ilaika. Apa yang kamu suka? Maka orang buta kata tadi, an yuraddallahu ilayya basari fa ubsirun nas. Orang buta kata, kehendak orang buta tadi, dia kata semoga Allah Subhanahu Taala mengembalikan penglihatanku, aku boleh tengok. Aku nampak, aku boleh, dan dulu buta, sekarang aku nak supaya aku boleh celik dan boleh nampak manusia. Famasahu, maka malaikat pun sapu muka dia, mata dia, faraddallahu ilaihi basarahu. Maka Allah Subhanahu Taala kembalikan penglihatannya. Maka dia tanya, malaikat tanya, fa ayyul mal ahabbu ilaika, harta apa yang kamu suka? Maka dia jawab, al-ghanam. Al-ghanam ni jadi binatang. Maka fa'utiya syatan walidan, maka dia diberi seekor kambing yang bunting. Maka ketiga-tiga fantaja hadzani wa walada hadza. Maka apa yang orang sopok dapat daripada unta, maka unta tu dah biaklah. Maka dan juga begitu juga dengan lembu dah biak, dan berikut juga kambing. Dah banyak dah, dia jadi kaya, dah jadi orang segak, orang smart, orang handsome dah. Maka Allah Subhanahu Taala bagi harta, maka dia dapat banyak harta dah. Maka fakana lihaza wadi minal ibil, maka di sana ada satu wadi, ada satu tempat yang luas penuhi dengan unta-unta. Unta dia tadilah. Begitu juga tempat di sana juga ada satu wadi yang dipenuhi dengan lembu, dan begitu juga dengan kambing. Banyaklah. Orang jadi orang jutawan dah. Maka di sinilah saatnya Allah Subhanahu Taala nak uji sekali lagi. Maka malaikat tu datang. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Maka malaikat tu datang kepada orang sopak dalam keadaan orang yang penyakit. Maksudnya malaikat ni menyamar jadi orang sopak balik. Pergi jumpa dengan orang yang sopak dulu. Pergi jumpa orang sopak dulu dah kaya dah. Penyakit dah, hello, handsome semua dah, kulit cantik dah, dan kaya dah. Maka malaikat datang kali kedua nak uji dia. Dia datang dalam keadaan orang yang sopak sebagaimana dia dulu. Datang jumpa dengan dia. Maka dia kata apa? Maka dia kata, malaikat tu kata, aku ni rajulun miskinun qad inqata'at bi alhibal fi safari. Aku ni seorang lelaki yang miskin. Dia menyamarlah kan, lelaki yang miskin, dan aku telah hilang makanan aku dalam musafir. Maksud dia pergi mengadu kepada orang sopok tadi, dia memang dia orang miskin, dan dia nak pergi berjalan. Dalam perjalanan dia tu makan dia ada hilang lah, habis lah. Dia tak ada orang nak tolong, kecuali dia kata fala balagha lil yaum illa billah wa summa bika. Tidak ada orang yang boleh menolong aku pada hari ni kecuali Allah dan engkau sahaja. Orang malaikat tu kata yang menyamar tadi. Maka as'aluka billazi a'taka launul hasanan. Aku minta dengan engkau, aku minta pada engkau dengan Allah yang memberikan, dia telah memberikan engkau warna yang cantik dengan seekor, dengan kulit yang cantik dan harta, dengan seekor unta. Atuballighu bi fi sabari. Dengannya dia aku boleh menyambungkan perjalananku. Dia kata kepada orang yang kaya tadi, orang yang sopok yang kaya tadi. Faqala, maka orang kaya dia kata dengan bangga, al-huququ kathiratun. Harta aku banyak. Dengan bangga dia kata. Ini kita takut macam ni lah tuan-tuan. Masa dulu kita miskin, tak ada rumah, Allah Ta'ala bagi rumah. Tak ada duit, Allah Ta'ala bagi duit. Tak ada kenderaan, dulu dengan basikal lah, minta doa, ya Allah bagilah motor senang nak pergi sepan, nak pergi pak kerja. Kita kerja, Allah Ta'ala berkat rezeki. Dengan rezeki tadi kita dapat beli motor. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut di sana tuan, ada Allah Ta'ala datangkan seorang dan nak uji kita pula. Nak uji macam mana kita dengan nikmat, adakah kita mensyukuri apa atau tidak.
Sama dengan orang ni juga. Al-huququ kathiratun. Harta aku banyak. Dulu aku bukan nobody, sekarang ni aku somebody. Dulu aku duduk bawah, sekarang dah tinggi, dah ada jawatan tinggi. Dulu orang kampungnya, dulu dah bendanya, tapi Allah SWT bagi fikiran bijak sikit, belajar tinggi masuk UZ. Kalau dapat kerja yang besar-besar, maka di situ kita dah tahap yang tinggi, maka di situ Allah SWT akan uji kita. Bukannya ujian ni apabila kita susah, di saat yang kegemilang kita tu, di situ banyak ujian. Sebagaimana Namrud, Allah Ta'ala uji dia bila? Apabila dia berada dalam kerajaan dia. Dia ada berdiri atas kerajaan dia yang hebat. Di situ Allah Ta'ala uji dia. Fir'aun, Qarun, Allah Ta'ala uji dia dalam keadaan yang harta yang banyak, cukup banyak. Dan di situ apabila orang kata, wahai Qarun, kamu keluar zakat. Nabi Musa kata keluar zakat. Hang ni Musa yang kata kamu jealous dengan aku, cemburu dengan harta aku banyak. Maka sebenarnya kau ni cemburu dan kau sengaja keluarkan arahan, Allah Ta'ala suruh keluar zakat. Kita takut juga tuan. Begitu juga Qarun, Fir'aun pun macam tu juga dalam kerajaan dia. Tinggi sangat, apabila sampai tinggi sangat, Allah SWT suruh ikut ajaran Nabi Musa. Ujian. Ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faqala lahu, maka malaikat kata pada dia, ka'anni a'rifuka, rasa-rasanya aku kenal lah ni. Dia kata, rasa-rasa aku kenal lah ni. Memang dia kenal kan, sebab dia yang pergi sapu muka dia, sebab kulit dia. Maka alam takun abras yakzirukan nasa faqiran, bukankah dulu engkau ni orang yang sopak dan manusia benci kerana kefakiran kamu? Malaikat tu nak ungkit balik supaya dia sedar. Apa dia jawab dia? Apa dia jawab? Faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Orang yang bongkok. Sesungguhnya aku mewarisi hadzal mal, harta ini daripada orang-orang dulu, kabiran min kabir, daripada orang-orang terdahulu, mak ayah dia lah. Maksudnya harta yang dia dapat ni bukan dia dapat daripada orang yang tolong dia, tapi dia dapat daripada mak bapak dia dulu. Dia tak ingat dah apa yang berlaku masa dia susah dulu. Ini perangai manusia. Sama kat kita hari ni, tuan, sama kat manusia zaman Bani Israel dengan zaman manusia kita lah ni sama juga perangai. Mereka kata, in kunta kaziban, sekiranya kamu dusta, fasayyarkallahu ma kunta, semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu seperti dahulu. Ini janji apabila Allah Ta'ala, malaikat doa, tuan-tuan, takut jadi macam itu. Jika kita berdusta, Allah SWT akan tukar balik kepada kita pada dulu. Bukannya dia doa kemusnahan. Kalau hang tipu, Allah Ta'ala akan tunggu bala ke hang. Tak. Dia kata apa? Jika kamu sekiranya kamu menipu, maka semoga Allah SWT tukar kamu, jadikan kamu seperti dulu. Seperti dulu. Maksudnya tukar jadi seperti orang sopok dulu. Sebab itulah tuan-tuan dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita apabila sampai Nabi pergi ke Taif. Apabila Taif, sambutan tidak diterima oleh orang-orang Taif. Dan masa di situlah dua orang malaikat datang pada Nabi, offer, tawar pada Nabi pertolongan, nak buat macam mana ke atas Bani Taif. Kalau boleh ambil dua orang kuning dihempak ke atas Bani Taif. Tapi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan apa kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tidak tahu. Innahum la ya'lamun, Nabi kata. Maka malaikat pun pergi berjumpa orang yang kedua, orang yang botak tadi. Fi suratihi wa hayatihi, dalam keadaan botak. Nabi malaikat menyamar dia dalam keadaan botak. Dia pergi jumpa dengan orang botak yang dah kaya dah. Orang botak tadi dapat lembu kan. Maka dapat dapat satu wadi, satu lembah lembu. Orang jadi dah kaya dah. Maka dia berjumpa, faqala lahu mislama qala hadza, maka malaikat berkata kepada dia sebagaimana dia kata kepada orang abros tadi, orang yang sopak tadi. Maka orang botak tadi jawab sebagaimana orang sopak jawab pada malaikat tadi. Perkataan yang sama, jawapan yang sama, soalan yang sama. Soalan yang sama. Dia kata, inni waristu hadzal mal min kabirin an kabirin. Aku dapat harta ni daripada orang yang terdahulu, orang mak bapak aku yang kaya dulu, aku mewarisi pada dia. Bukannya orang lain tolong aku. Tak.
Doa sama juga, sekiranya kamu berdosa, semoga Allah Ta'ala tukar kamu sebagaimana jadi dahulu. Ini doa malaikat. Maka dia jumpa dengan orang a'ma, dengan orang buta. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Maka malaikat pun berjumpa dengan orang buta. Yang buta tadi dah kaya dah. Dah jadi kaya dah. Ada kambing. Dalam keadaan sama seperti orang buta. Malaikat berjumpa, maka dia kata, mereka kata, rajulun, aku ni rajulun miskin wa ibn sabil qad inqata'at fil bil al-hibal fi safari. Sesungguhnya ni aku seorang miskin dan anak orang musafir lah, dan aku telah terputus bekalan semasa dalam musafir. Maka fala balagha lil yaum illa billah, tidak ada orang yang dapat tolong aku kecuali Allah dan kecuali engkau pada hari ini. Dia kata kepada orang buta, as'aluka billazi radda basaraka syatan atuballighu biha fi safari. Aku meminta kepada engkau, kepada yang menjadikan, yang mengembalikan pemandangan kau dan menjadi bagi aku lembu kambing tadi, atuballighu biha fi safari. Aku ingin menyambungkan perjalananku. Dia minta. Maka orang yang buta kaya tadi, dia mengaku, qad kuntu ama, dulunya aku buta. Dia kata, dulu dia mengaku kepada malaikat, dulunya aku buta. Faraddallahu ilayya basari. Lepas tu Allah Taala bagi aku celik balik. Macam itulah. Fakhuz ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil apa harta kau nak dan tinggallah apa yang kau tak mau. Daripada dia kata kepada malaikat tadi, orang yang buta tadi. Ia berbeza dengan dua orang di atas. Fallah, maka malaikat kata, fa wallah ma bukan dia yang orang kaya tadi kata, fallah ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhaztahu lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak menahan kau pada hari ini dengan sesuatu yang kau ambil kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ambil apa yang kau nak ambil, apa yang tak mau kau tak ambil. Maka aku hari ini aku tidak akan menahan kau daripada ambil barang-barang aku ni. Ambil semua, tak apa. Itu orang buta yang kaya tu bagi tahu kepada malaikat. Maka apa malaikat kata? Amsik ma laka, ambillah, tahan, simpanlah hartamu. Fa inna ma ubtulitum, sesungguhnya aku ini datang untuk menguji mereka. Faqad radiyallahu anka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh redha kepada engkau. Wa sakhita ala sahibaika, dan Allah Subhanahu wa taala marah kepada dua orang kawan kamu tadi. Jadi tuan-tuan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisah, kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Bani Israel yang berlaku dan akan berlaku dan mungkin dah berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin kita dulu orang kaya, kita dulu orang miskin dah jadi kaya, maka Allah Subhanahu wa taala bagi harta yang banyak, dan di situ peranan kita. Apakah peranan kita? Adalah kita sanggup bagi duit pada orang susah? Adakah sanggup kita tolong orang-orang yang susah setelah Allah Subhanahu wa taala bagi kekayaan pada kita? Jadi tuan-tuan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadza dalil ala anna syakra ni'matallah ala 'abdi min asbabi biqa'i ni'am wa ziyadatihi. Sebab tuan-tuan dia beritahu dalam syarah hadis ni, antara punca yang menyebabkan Allah Ta'ala kekalkan kita kalau kita kaya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan kita kaya. Antara punca Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan kita sihat apabila kita sihat. Sebab apa punca dia? Punca dia apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi keadaan kita, keadaan macam ni, kita boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala limpah rezeki pada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan arti kata tuan-tuan, bukan bersyukur dengan mulut saja, bersyukur dengan perbuatan kita. Kalau kita ada duit banyak, kita bagi kepada orang lain. Kalau kita pandai dalam satu bab, kita ajar kepada orang lain. Kita tak kedekut. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, Allah Taala kata la azidannakum, aku akan tambahkan lagi. Wala in kafartum, jika kamu kufur kepada aku,
inna azabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azab itu sangat pedih. Nah, Allah Taala kata, kalau kamu syukur, aku akan tambah. Kalau kamu tak bersyukur, azab aku di akhirat cukup pedih. Bukannya Allah Taala kata, jika kamu kufur, aku akan kurang rezeki kamu. Tak. Malah mungkin ada orang yang kufur sedangkan rezeki dia banyak. Sebab itulah kita kata kita pelik kan, kita rasa pelik. Padahal benda tak pelik pun. Orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu Taala lebih senang daripada kita. Orang yang Islam ni, Islam doa kepada Allah Subhanahu Taala miskin kat situ juga. Tapi orang yang tak sembahyang, orang melakukan dosa, orang bermaksiat depan mata kita, kita tengok dia semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Sebab apa tuan? Sebab itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada nilai, Allah Taala kata, jika dunia ni bernilai, niscaya Allah kata, wala in kafartum, jika kamu kufur, niscaya aku akan kurangkan rezeki kamu. Sebab rezeki ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah Taala akan tambah. Tapi apabila kita berharta banyak juga tuan, tapi kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambah juga. Tapi tambah dengan dosa, tambah dengan sebab apa? Sebab harta yang kita dapat tuan dengan keadaan yang banyak, dan lepas tu pada masa kami kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut harta tidak akan jadi bebanan kita pada akhirat kelak. Kita gembira kita ada anak. Weh, anak saya ramai, semua pandai-pandai mengaji tinggi-tinggi. Oh, tinggi mengaji, hebat. Nak cerita pun memang hebat. Anak-anak mereka, anak pakcik-pakcik memang hebat. Tapi bab sembahyang tuan tak ajar. Bab agama tidak ajar. Quran ajar. Maka kita bangga dengan anak kita tuan-tuan, tapi sebenarnya kita bangga dengan bebanan kita di akhirat kelak. Mereka ni lah akan mempersoalkan kita. Ayah mai seorang je masjid, tak ajak saya pun. Ayah sebenarnya semaya seorang je di masjid secara berjemaah waktu subuh, tak pernah kejut saya pun. Macam mana kita nak jawab? Kadang-kadang kita dengan isteri kita ajak, kita bangun, kita kejut subuh ni pukul 6 lebih lah, tak bangun-bangun lagi nak semayang. Bila pukul 7 nak semayang. Kita pun marah kat dia, dia buat sat. Lepas tu kita tak marah, kita tak tegur dia, makin lama lagi lama lagi lewat, lagi lama lagi keluar pada waktunya. Dan kita merasakan benda seperti hadis tadi kan, kita merasakan benda ni sembahyang perintah Allah Subhanahu Taala ringan, lebih pada ringan selai rambut. Itulah sahabat Nabi kata tadi. Kita tengok apa ni, tak rasa ambil berat pun, tak rasa takut pun, tak rasa benda tu penting. Kita kata Allah SWT suruh infak fi sabilillah wa yanfiqu fi sabilillah. Kita lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai satu tahap sehingga kamu mensedekahkan apa yang kamu cukup sayang. Benda yang kita sayang tu kita sedekah kepada Allah Subhanahu, sedekah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu atau di muka Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kelebihan, itulah apa ni kehendak, apa kelebihan yang kita akan dapat apabila kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sebut antara yang ayat ataupun cerita-cerita yang berkaitan dengan malaikat ni. Pertama dalam hadis ni berkaitan dengan malaikat, isbatul malaikah, mempercayai kewujudan malaikat. Wal malaika hum alimil ghaibi khalaqahumullah min nurin wa ja'ala lahum quwwatan fi tanfiz amrullah taala. Malaikat ini adalah perkara-perkara, terdiri daripada perkara-perkara yang ghaib yang dijadikan oleh Allah Subhanahu taala pada nur, dan Allah Subhanahu taala bagi kekuatan pada dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu taala. Wa ja'ala lahum iradatan fi ta'atillah, dan Allah Taala jadikan mereka ni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahum la ya'sunallah, dan mereka ini tidak buat maksiat pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Yang kedua, innal malaikah qad yakunu ala suratil bani adam. Malaikat ni boleh menyamar, boleh jadi manusia, boleh menjadi manusia kan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tidak masuk dalam rumah Nabi. Kenapa? Kerana dalam rumah Nabi ni ada seekor anjing. Maka Nabi nampak orang duduk belakang, duduk jauh, seorang lelaki duduk jauh. Nak masuk tak boleh. Sebab apa? Sebab ada benda yang terlarang. Tapi malaikat ni boleh menjelma sebagai seorang manusia. Yang kedua, innahum qad yakunu bi suratin shakhsin muayyan. Dan malaikat ni boleh menjadikan diri berupa, menyamar menjadikan seseorang. Tadi 3 orang contoh tadi kan, dia boleh menjadi seorang buta. Kita pun tak tahulah kehidupan kita. Mungkin kita ni dah sampai satu tahap warak sangat.
marah, mungkin Allah Ta'ala nak uji kita. Nak uji kita. Yang datang ujian tu bukan sebenarnya orang, tapi malaikat. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita kita oleh kerana kita kejahilan kita nampak orang yang tak sama dengan kita, orang tu miskin, kita ni kaya, kita ada double standard kan. Padahal orang yang datang pada kita minta rezeki, minta sedekah pada kita, sebenarnya orang susah, ataupun mungkin dia malaikat, kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Taala kata dan Nabi Taala kata malaikat ni boleh menjelma menjadi orang. Boleh jadi orang sakit ke, orang botak ke, orang buta, apa sahaja malaikat boleh menjelma. Dan kita tahu ujian sebenarnya datang, yang orang datang minta rezeki pada kita, minta bantuan pada kita, tak tahu orang ke malaikat, kita pun tak tahu. Kadang-kadang kalau kita rasa kita dimegah sangat dengan kekayaan yang kita ada, Allah SWT bagi hijab, kita tak nampak sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, aidan innahu yajuzu li-ikhtibar li-insan fi an ya'tiya shakhs ala hay'ati muayyanin liyakhtabirahu. Dan malaikat juga boleh datang berupa untuk, malaikat juga boleh menguji seseorang itu. Walaupun bentuk ujian Allah SWT kata bentuk ujian sama ada sakit apa sekalipun, tapi malaikat ni boleh menjelma sebagai manusia untuk uji kita. Itu kelebihan kejadian malaikat. Inna Allah qad yubariku lil insan bil mal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati bagi manusia dengan harta, sehingga dia boleh mengeluarkan harta yang banyak, hatta yang taju minhu syai'un katsir. Fa inna haula'i nafar salasa sarun li wahidin wadi minal ibil. Apabila kita dapat satu benda, ataupun orang lain dapat satu benda, dia kata sini sunnah, ataupun kita boleh mendoakan kepada orang itu tadi, supaya apa? Supaya untuk hilangkan rasa jealous kita kepada orang yang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Nabi Allah sebut dalam 3 hadis ini, mudah-mudahan menjadi panduan pada kita, yang mana radhiyallahu anhum wa radu'ah, dan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka, dan Allah Taala redha kepada mereka, dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah SWT marah, tuan-tuan, in sakhatallahu alaihim fil azab wa hum khalidun, dan Allah SWT marah kepada mereka dan bagi mereka azab-azab yang pedih. Jadi mudah-mudahan perkara ni, tuan-tuan, antara redha, antara marah ni, kita menjadi panduan pada kita, di mana kita tahu di mana Allah Taala marah kat kita, di mana Allah Taala redha kat kita, di mana perbuatan yang kita buat ni Allah Taala redha, kita kena tahu. Di mana perbuatan yang Allah Taala marah pada kita pun kita kena tahu. Sebab kita ada, tuan, kita orang, Allah SWT bagi fikiran. Kita tahu lembu sekalipun, tuan-tuan, kalau ada benda yang kat depan dia yang boleh memusnahkan dia lari, walaupun dia tidak akal, dia ada otak saja, tidak ada akal. Tapi manusia Allah SWT bagi akal, tuan-tuan. Kita kena tahu perbuatan kita yang mana yang paling cukup Allah Taala redha. Kalau dalam perkara-perkara list kita sebenarnya perkara-perkara agama, kita kena yang mana yang paling Allah Taala suka, yang tu kita tak atas sekali. Yang namanya Nabi SAW suka, ataupun kita tengok dalam rukun iman sendiri, rukun Islam tu sendiri, lepas syahadah apa? Mendirikan lima solat. Perkara yang disukai Allah Subhanahu Taala Nabi selepas syahadah, qiyam ataupun solat, sembahyang. Perkara yang cukup berat. Cara cukup yang kita kena ambil, tak boleh ambil mudah. Kena serius. Walaupun kita di mana saja, tuan, kadang letih, sekalipun letih, sangat-sangat letih ni, tuan, kita kena sembahyang juga. Walaupun anak kita duk main bola, tuan, petang-petang kita suruh lepas main bola ni, ataupun sebelum main bola ni sembahyang dulu. Sebab apa? Sebab perkara ni cukup penting. Kalaulah generasi yang hebat dari segi pemikiran, tapi generasi yang hebat pemikiran tapi tidak ada hebat dalam amalan solat, maka generasi itu tidak akan hebat. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Taala, perkara yang Allah Subhanahu Taala suruh ni, tuan, bukannya untuk Allah. Sebagaimana kita dengar ceramah itu semalam, perkara yang Allah Taala suruh kita buat ni bukan untuk Allah, tak terjejas kepada Allah Taala kalau kita tak buat. Untuk kita sendiri, balik kepada kita. Sembahyang yang kita buat, tuan, balik kepada kita. Allah Taala suruh, bukan apa kita tak buat terjejas Allah Subhanahu Taala, ada balik kepada kita. Kalau kita tak buat, na'udzubillah wa iyazubillah. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Taala. Satu lagi hadis sikit yang ustaz tu sebut semalam, al-kayyis, orang yang paling cerdik jenis man dana nafsahu, sesiapa yang menghitung diri dia.
wa amila bima wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dengan amalan-amalan selepas kematian dia. Ini orang yang cerdik, al-kais, orang yang cerdik, jenis. Apabila Nabi sebut orang jenis itu, tak ada orang lain yang jenis selain orang ni. Orang ni yang paling jenis, paling cerdik sekali. Walaupun dia dapat SPM 10A, cerdik lah, jadi lecturer di universiti sekalipun, apa PhD doktor tuan-tuan, tapi dia tak cerdik. Sebab apa? Sebab dia telah menghalang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdik, Nabi kata al-kais, orang yang cerdik. Kita cerdik ni. Man dana nafsahu, sesiapa yang menghitung diri dia. Duk hari-hari duk kira. Kita duk kira dosa orang, bukan duk kira dosa kita. Kita sepatutnya kira dosa kita ni, bukan dosa kira pahala orang lain. Kira dosa kita. Wa amila bil lima ba'dal maut, nak beramal dengan apa yang selepas dia nak bawa mati. Duit boleh bawa mati tak? Tak. Duit itu tuan tak boleh bawa mati, kecuali kita sedekah kepada Allah Subhanahu taala, kita bagi sedekah, maka benda tu akan menjadi hujah pada kita. Wal ajiz itu orang yang lemah, orang yang bodoh. Walaupun nampak ada PhD apa sekalipun, tapi man atba'a nafsahu wa hawahu, sesiapa yang ikut nafsu, hawa nafsu dia, itu orang yang bodoh, orang yang tak cerdik lah. Nabi kata, dia tak boleh fikir, dia tengok, dia nak tahu nak makan dia. Bukan ikut sunnah, tahu nak makan dia, kerja dia. Nak makan apa? Nak makan orang pun dia nak makan, harta orang pun dia nak makan, semua dia nak makan. Walaupun cerdik. Orang dia duk tipu orang kampung lah. Pergi kampung duk tipu, buat ayat-ayat manis sikit, tipu ada orang kampung. Dia tu cerdik, lepas tu dia cerdik tipu bank lagi, cerdik sangat dia. Tapi sebenarnya itulah orang yang bodoh. Wal ajiz man atba'a nafsahu wa hawahu wa tamanna 'ala Allah, dan dia bercita-cita untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada cita-cita saja, angan-angan saja, tak buat. Dia nak kata dia nak menjadi orang yang mujahid, orang yang berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang sanggup sanggup segala-galanya, tapi amalan-amalan agama dia tak buat. Perkara-perkara nafsu dia ikut. Ini kita tak mahu. Jadi tuan-tuan dia kalau SWT itu hadis yang ke-66 daripada Riyadhus Shalihin. Kalau tuan-tuan tengok ada hadis yang ke-66. InsyaAllah pada bulan hadapan kalau jumpa kita baca hadis yang ke-67 berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah ni cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi contoh pada kita macam mana untuk dekat dengan diri. Ada orang yang boleh, ada orang yang tidak boleh. Apa punca dia? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita dan kita tuan, apabila ada majlis-majlis agama kita carilah mana-mana. Tak mari sini pun tak apa, masjid pun dah cari. Kita luarkan masa maghrib, yang maghrib kita ni, maghrib dan isyak ni untuk belajar agama. Ataupun kita pergi mengaji mana-mana pun tak apa. Janganlah kita masa depan TV, masa kita duduk dalam TV. Dah balik rumah ni tengok TV lagi. Lah ni pula extra buat semua berapa channel, jenuh ya. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Taala, masa cuti ni pula kita kena kawal anak-anak kita. Apa yang anak-anak tengok kita kena kawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala bagi taufik hidayah pada saya supaya saya dapat amal apa yang saya bagi tahu dan dapat sebar kepada tuan-tuan dan tuan-tuan juga sebar kepada sahabat-sahabat yang lain. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.